Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan ketakutan kepada kemiskinan, ataupun takut kepada miskin, yang berlaku kepada ramai orang. Kita tak kata pada orang lain, kita sendiri pun tuan-tuan, kalau boleh kita tak mau miskin. Sebab bila kita sebut miskin, maksudnya kita kekurangan dana, kita tidak ada wang. Itu maksud miskin. Bila kita tidak ada wang, kita tidak ada harta, ramai orang tak suka kat kita, tuan-tuan. Ramai orang tak suka untuk berkawan dengan kita. Orang pun tak mau duduk dekat dengan kita. Bila kita miskin, kita nak sara hidup anak kita pun jadi masalah. Kan, kawan-kawan kita yang ada harta boleh hantar anak mereka belajar di overseas, di Amerika, di Eropah, di luar negara, di Mesir, Jordan, tanpa perlu bantuan sesiapa pun, sebab mereka ada banyak dana, banyak duit. Yang kita ni, kalau kita miskin, anak nak belajar pun setiap kali tengok number anak keluar panggil ayah, panggil kita dah risau dah, berdebar dah. Kan, dia nak minta apa pula? Kan, yuran tak bayar lagi, ada tunggakan dan sebagainya. Itu yang akan berlaku kepada kita kalau kita miskin. Kan, kalau kita tidak ada wang. Kalau kereta kita rosak dan sebagainya, nak repair, pomen kata berapa ratus, berapa ribu, dah pening kepala. Kalau orang banyak duit, tuan-tuan, berapa ratus, berapa ribu pun dia tak jadi masalah sebab dia duit banyak. Jadi ini keadaan biasa yang berlaku kepada manusia, kepada kita semua. Jadi kita tak boleh nak kata bahawa yang ni tak berlaku pada kita. Jadi pada malam ni kita nak tengok bagaimana para ulama membincangkan tajuk ini, takut miskin yang bagaimana yang agama boleh terima,
kan, dan takut miskin yang bagaimana yang dilarang oleh agama, yang agama suruh kita jauhi, dan kita perlu mendapat world view yang betul, kan. Kita perlu melihat isu ini dengan cara yang betul. Yang pertamanya, kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, seringkali kita orang-orang Islam, kita kata kalau miskin maka dia membawa kepada kekufuran. Ini kita nak tengok bagaimana para ulama membicarakan tentang soal ini. Baik. Kemudian bila kita tak mau miskin, kita menganggap itu adalah satu excuse untuk kita mencari rezeki tanpa mengira halal dan haram. Kita kata walaupun benda ni haram, walaupun benda ni syubhah, tapi nak buat macam mana? Ini pintu rezeki saya, ini cara saya nak dapat rezeki, kan? Bila cari rezeki tanpa kira halal haram, kita tengok kadang-kadang artis pun seolah-olah dia tak tahu, dengan dia berjoget, dengan dia pakai pakaian seksi dan sebagainya. Lepas tu bila orang tanya dekat dia pasal jualan album, jemputan persembahan dan sebagainya, dia akan sebut alhamdulillah, kan, rezeki dia banyak. Jadi orang yang macam tu pun dia sebut alhamdulillah. Jadi kita pun kita nak kena faham benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Adakah sesuai ataupun tidak kita menyebut alhamdulillah untuk rezeki yang diperolehi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama? Baik. Kemudian selain daripada itu, kita perlu tahu bahawa kemiskinan ni dia boleh bawa macam-macam. Ada ketika kemiskinan membawa manusia kepada dosa, sehingga manusia buat maksiat, sehingga manusia langgar hukum agama. Tapi ada juga kemiskinan yang menyebabkan manusia itu mendapat pahala yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam ni kita nak posisikan diri kita itu di mana. Jadi para ulama membicarakan soal ini supaya kita ada panduan yang jelas berkenaan dengan keadaan miskin ataupun kejadian miskin itu kalau berlaku kepada kita. Baik. Maka kita nak faham miskin yang bagaimana yang boleh membawa dosa, yang boleh membawa kepada kekufuran, dan miskin yang bagaimana yang boleh membawa pahala kepada manusia. Baik, sidang hadirin mukminin, kebiasaannya para penceramah dia akan baca hadis-hadis yang tertentu untuk mengatakan bahawa kefakiran itu biasanya boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kita malam ni kita nak tengok satu dua hadis, sejauh manakah benarnya hadis itu. Baik, yang pertamanya antara hadis yang popular yang dibacakan oleh sebahagian daripada guru-guru agama ataupun para penceramah adalah hadis yang berbunyi kadal faqr an yakuna kufran wa kadal hasadu an yaghlibal qadr. Kadang-kadang kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Kadang-kadang hasad dapat mendahului takdir. Jadi ini antara hadis yang dibaca. Ada ketikanya kefakiran membawa kepada kekufuran. Kadal faqr an yakuna kufra. Kadang-kadang ada ketikanya kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi riwayat ini, tuan-tuan, dikritik oleh para ulama dan mereka mengatakan bahawa riwayat ini dhaif, riwayat ini lemah. Sebab salah seorang perawi dia nama dia Yazid bin Aban Ar-Raqashi, yang mana Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dia kata Yazid ni disebut oleh Imam Ahmad bahawa hadis dia tidak ditulis dan hadis dia hadis yang mungkar. Jadi ini antara kritik kepada salah seorang perawi hadis tu. Manakala Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa dia ni satu orang yang saleh. Dia satu orang yang saleh, tapi hadis dia tak ada nilai.
Dia satu orang yang baik, orang yang soleh, tapi hadis dia tidak ada nilai. Manakala Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala kata dia adalah matrukul hadis. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis yang diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Yazid bin Aban Ar-Raqashi ini satu hadis yang bermasalah, satu hadis yang bermasalah. Walaupun dia ni sebahagian ulama kata dia orang yang baik, tapi mereka mengkritik nilai hadis dia tadi, sehingga mereka kata hadis dia adalah hadis yang dhaif. Imam Ibn Hibban sebagai contoh mengatakan bahawa dia ni satu orang yang bagus dalam bab ibadat, dia satu orang yang bagus. Dia juga satu orang yang banyak menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab hadis dia ada problem. Dia ada kelalaian, kesilapan dalam menghafal hadis. Sebab apa? Sebab dia terlalu sibuk dengan ibadah. Ini antara yang dinukilkan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kenapa penting kita cerita pasal benda ni? Kenapa penting kita cerita pasal benda ni? Sebab dalam masyarakat kita seringkali menganggap segala nasihat yang baik mesti diterima. Bukan salah tuan-tuan, betul. Nasihat yang baik kita mesti terima. Tetapi bukanlah 100% mesti diterima. Contohnya apabila seseorang tu kata ini adalah hadis, walaupun dia satu orang yang baik, satu orang yang banyak menangis kerana Allah Subhanahu wa taala, banyaknya ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ada masalah bila dia meriwayatkan hadis. Maka orang yang macam ni baik sekalipun, ulama tetap menolak hadis dia, ataupun ulama tetap menilai hadis dia sebagai bermasalah. Masalah tetap masalah walaupun dia orang baik. Setiap apa yang keluar daripada mulut seorang yang saleh, walaupun dia seorang yang sangat saleh, tetapi tidak semestinya diterima 100% apa yang datang daripada dia, terutamanya apabila dia menyandarkan apa yang dia riwayatkan itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa strict, ketatnya apa yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi jangan mudah-mudah kita terima. Jadi hadis dia dihukum sebagai hadis yang dhaif. Samalah juga satu lagi hadis, juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, hadis ni hadis Anas bin Malik dengan lafaz kadal hasadu ay yasbiqal qadar. Terkadang ada, kadang-kadang hasad tu dia mendahului qadar, dan ada ketikanya hajat, wakadatil hajah, kadang-kadang hajat yakni kemiskinan itu antakuna kufra, dapat menyebabkan kekufuran. Ada hadis, tapi hadis ni juga dhaif. Pasal apa? Sebab perawi dia pun ada masalah juga. Perawi yang hadis yang kedua ni nama dia Uthman bin Qais Al-Kullabi. Yang mana Al-Haythami dia kata ia dithiqahkan oleh Imam Ibn Hibban, tapi dia adalah perawi yang matruk. Perawi yang matruk, ditinggalkan. Sehingga menyebabkan riwayat ini dia tak boleh menguatkan riwayat yang lain. Dia tak boleh. Jadi ini contoh tuan-tuan sekalian, kenapa para ulama dia sangat hati-hati kalau kita nak kata miskin membawa kepada kekufuran. Sama juga satu hadis lain juga lebih kurang sama, tapi hadis yang ketiga ni maksud dia terkadang dia kata namimah menjadi sihir, terkadang kefakiran membawa kepada kekufuran. Tapi riwayat ni maudhu', palsu, sebab perawi hadis ni nama dia Muhammad bin Yunus Al-Kadimi, dia satu orang yang memalsukan hadis. Jadi ini antara contoh riwayat-riwayat yang kata miskin membawa kepada kekufuran. Jadi kita jangan mudah-mudah nak kata ni hadis tu hadis tanpa kita teliti terlebih dahulu. Baik. Jadi katalah kita kata ini adalah hadis tapi dia dhaif. Dan katalah dalam masyarakat kita ni ada di kalangan kita yang kata walaupun dia dhaif tapi dia boleh menjadi satu
kita kata sebagai satu pelajaran kepada kita, panduan kepada kita tentang bahayanya kalau kita miskin, risiko kalau kita berada dalam kemiskinan. Maka para ulama mengatakan bahawa walaupun katalah kita terima sekalipun hadis itu, ataupun katalah perungkapan miskin itu membawa kepada kekufuran, katalah itu betul sekalipun, tetapi para ulama memberi panduan kepada kita bahawa tidak boleh kita menyamakan miskin dengan kufur. Tak boleh kita letak pada darjat yang sama. Mana kalau miskin je mesti kufur. Tak boleh macam tu. Kan? Tak boleh macam tu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab bila kita tengok kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah yang diceritakan kepada kita oleh para ulama menunjukkan kepada kita bahawa sebelum zaman kita ada ramai di kalangan Nabi, ada ramai di kalangan orang-orang yang saleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Jadi kalau kita kata kufur mesti menyebabkan kemiskinan mesti menyebabkan kepada kekufuran, maka itu salah. Takkan Allah Ta'ala menjadikan apa yang ada dalam Quran, orang-orang yang saleh yang diuji dengan kemiskinan yang diceritakan dalam hadis dan sebagainya menunjukkan bahawa orang itu sebagai orang yang jahat, sedangkan diceritakan kepada kita mereka orang yang baik-baik. Maka ini yang kita perlu berhati-hati. Contoh, kita tengok apa yang diulas oleh Al-Aini rahimahullahu ta'ala dalam Umdatul Qari. Apa kata dia? Dia kata bahawa antaranya ialah, dia kata ini disebabkan oleh kefakiran ni. Yang kata fakir boleh menyebabkan kepada kekufuran ni, dia kata benda tu boleh berlaku. Bukanlah kita nafikan kemungkinan itu. Kemungkinan itu ada, kan? Kemiskinan ni boleh menyebabkan kepada kekufuran. Apa kata Al-Aini? Dia kata kefakiran tu memang kadang-kadang boleh menyebabkan orang yang dalam keadaan miskin tu dia buat benda yang tak sepatutnya dibuat oleh orang yang baik-baik. Ada kemungkinan, bukan kata tak ada kemungkinan, kan? Bukan kata tak ada kemungkinan. Tapi sebab manusia bila tak ada duit, tuan-tuan, kan, bila tak ada duit dia kemungkinan untuk buat tu adalah, kan, kemungkinan untuk buat benda yang tak berapa bagus dan akan menyebabkan dia tidak ada pilihan ataupun dia terpaksa melakukan perkara yang haram dan sebagainya. Dan Al-Aini kata, ya boleh jadi dia juga akan mengungkapkan kata-kata kufur, kan? Boleh jadi. Tapi kita nak kata mesti jadi macam tu tak boleh, kan? Tak boleh. Baik. Contohnya ialah kalau kita lihat tuan-tuan sekalian bahawa apabila seseorang itu dia berada dalam kemiskinan, tidaklah bermakna dia tidak ada pilihan langsung untuk mencari rezeki yang halal. Bukan tak ada pilihan. Dalam kaedah fiqh yang disebut oleh para ulama dalam agama kita ni, kita ada Islamic Legal Maxim. Contohnya, salah satu daripada Islamic Legal Maxim adalah asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihah. Islam dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali benda tu mengandungi semua kebaikan, ataupun kalau tidak ada semua dalam tu kebaikan, kebaikan tu lebih dominan, lebih banyak. Dan Islam dia tidak larang satu-satu benda, dia tak larang sesuatu perbuatan, sesuatu perkara, kecuali benda atau perkara yang dilarang oleh agama itu sebab dalam tu ada keburukan 100% atau keburukan itu lebih dominan daripada kebaikan. Ni kata Islam.
Macam semalam saya kuliah di sebuah masjid, saya ulas tentang isu judi. Kan? Judi, bila Kedah keluarkan statement bahawa lesen-lesen untuk premis perjudian tu tidak lagi mudah macam dululah, dia lebih strict, kan? Tidak mudah akan dikeluarkan. Mana akan ada kekangan kepada premis-premis perjudian. Kalau kita sebut premis perjudian ni, contohnya yang kita biasa tengok label kan, Pan Malaysian Pool, Sport Toto, Magnum, kan? Yang tu yang kita biasa tengok tu lah. Tuan-tuan perasan tak? Antara negara kita dengan negara jiran kita, contohnya Thailand. Thailand, tuan-tuan, walaupun dia negara Buddha, kan, walaupun dia negara Buddha, rakyat dia, majoriti dia adalah penganut agama Buddha. Dan Thailand ni, tuan-tuan, semua orang tahulah pelancong pergi Thailand ni banyaknya pasal industri pelacuran lah kat sana, walaupun pelacuran tu diharamkan di Thailand. Tapi yang poin yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian ialah, di Thailand tak dibenarkan premis perjudian beroperasi, tidak sebagaimana di negara kita. Negara kita, kita boleh tengok tepi kedai yang kita duduk pergi masuk, kedai gunting ke apa ke yang kita duduk masuk kedai tu, sebelah tu kita boleh nampak Sport Toto ke, Magnum ke, Pan Malaysian Pool dan sebagainya, kan? Ke tuan-tuan tak pernah jumpa kan? Kau tak tahu apa pun, duduk tengok Magnum, Sport Toto tapi tak tahu apa. Kita pergi mana-mana dalam negara kita ni, kan? Dalam negara kita ni, kita pergi Selangor ke, Johor ke, kan? Kita pergi ni, tuan-tuan sekalian, kita boleh nampak kedai-kedai tu. Tapi di Thailand, walaupun Thailand ni sebuah negara Buddha dan negara yang terkenal dengan industri pelacuran dia, Tiger Show-nya apa semua, tetapi tuan-tuan takkan jumpa premis perjudian berlesen sebagaimana yang berleluasa dalam negara kita. Ini benda yang kita kena kita kena push kerajaan. Naiklah kerajaan mana sekalipun, kerajaan parti kala apa sekalipun, kita sebagai rakyat, tuan-tuan, kena bagi tekanan supaya pihak berkuasa lebih mengetatkan undang-undang. Kalau boleh hapuskan 100%, tapi kalau tak boleh hapus 100% pun ketatkan. Makin lama makin ketat, makin lama makin ketat. Itu yang saya cerita semalam, tuan-tuan sekalian. Di Amerika, beberapa negeri di Amerika memang dia tak benar langsung. Loteri dia tak benarkan, lumba kuda pun dia tak bagi, kasino pun dia tak bagi, benda-benda judi dia tak bagi. Contohnya negeri di Amerika antaranya Utah. Utah tak bagi judi, aktiviti perjudian tak ada, tak boleh, undang-undang melarang. Yang underground, cara ilegal tu kita tak payah cerita lah. Tapi yang legal tu, yang dibenarkan oleh undang-undang, tak ada. Hawaii tu, tuan-tuan, Hawaii yang cerita apa, Hawaii 5-0 ke dulu, kan? Keluar cerita tu apa ni, gambar perempuan duk gelek, kan? Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, cerita Hawaii 5-0. Hawaii yang terkenal dengan pantai-pantai dia, dengan orang duk dekat laut, dekat pantai tu, dengan industri pelancongan. Hawaii pun, tuan-tuan sekalian, dia tak benar, kan? Loteri ke, kasino ke, apa ke yang aktiviti perjudian dari segi undang-undang tak dibenarkan. Itu contoh beberapa negeri di Amerika. Jadi ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, banyaklah. Saya sebut Amerika, tuan-tuan sekalian, pasal mereka ada sebuah negara bukan Islam, dan kita nak, kalau boleh, kalau orang bukan Islam dia boleh mengetatkan undang-undang supaya tak dibenarkan benda-benda macam ni, maka apatah lagi kita orang Islam. Florida umpamanya,
Florida di Amerika, tuan-tuan sekalian. Florida, disebut Florida, ramai kita tahulah dia merupakan antara tempat yang begitu pesat industri pelancongan dia. Tahun 1994 dia punya apa kita kata kalau macam kita ni Dewan Undangan Negeri lah kan. Pernah buat satu move untuk membenarkan kasino beroperasi di Florida tahun 1994. Tapi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Dia orang halang benda tu. Walaupun boleh dikatakan setiap tahun ada move untuk membenarkan kasino dan sebagainya beroperasi di Florida, tetapi Florida tak benarkan. Tengok tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab mereka mengatakan bahawa bila ada kasino dan sebagainya, dia mengganggu industri pelancongan sedia ada. Maka orang putih pun tuan-tuan sekalian, dia dapati bahawa judi ni dia membawa banyak keburukan. Itu Amerika. Walaupun bukan semua negeri lah, bukan semua negeri di Amerika. Tapi ini contoh bagaimana orang Amerika yang bukan beragama Islam pun melihat bahawa ini akan mendatangkan masalah kepada negeri mereka. Jadi Islam ni tuan-tuan sekalian, bila dia haramkan arak, dia haramkan judi, dia haramkan riba, dia haramkan hiburan-hiburan yang melampau, kan, dia haramkan memakai pakaian yang menjolok mata dan sebagainya. Bukan kata benda tu langsung tidak ada kebaikan, kan, tetapi keburukan tu lebih banyak. Maka sebab tu Islam Islam melarang perkara-perkara tertentu ataupun benda-benda yang tertentu, walaupun dia mungkin ada faedah, dia ada manfaat, tetapi kerana keburukan itu lebih dominan ataupun lebih banyak, maka dengan sebab itu tak dibenarkan. Maka kalau kita lihat dalam agama kita, kita diajar supaya kita berhati-hati bila kita diuji. Kan, antaranya diuji dengan kemiskinan. Contohnya dalam hadis Bukhari. Kan, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa dia? Antaranya doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan azab api neraka. Wa fitnatil qabri wa azabil qabr, daripada fitnah kubur dan azab kubur. Wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr, dan daripada keburukan ujian kekayaan dan dari keburukan ujian kemiskinan. Ini hadis Bukhari. Apa poin penting berkaitan dengan tajuk kita malam ni daripada hadis ni tuan-tuan, doa yang Nabi ajar ni? Maknanya kalau kita kaya sekalipun tuan-tuan, antara ujian kekayaan, dalam tu dia ada keburukan. Kekayaan bila dia datang kepada kita, dia ada dua. Dia takkan datang satu, dia datang dua. Dia datang bersama-sama dengan kekayaan itu, kebaikan kekayaan, dan dia datang kepada kita dengan keburukan kekayaan atau kejahatan daripada kekayaan itu. Sama dengan kemiskinan. Bila kemiskinan menimpa kita, kekurangan wang menimpa kita, kehilangan harta menimpa kita, maka dia datang dua benda kepada kita, iaitu dia datang kebaikan kepada kita dalam keadaan kita miskin, datang kebaikan kepada kita, dan pada masa yang sama dia juga datang keburukan kepada kita. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita doa ni, iaitu Nabi menyebut dengan jelas wasyarri fitnatil ghina, daripada keburukan ujian kekayaan. Bila ujian kekayaan tu, kita minta berlindung daripada daripada keburukan ujian kekayaan itu. Sama dengan kemiskinan. Jadi kita jangan kata bila miskin dia mesti buruk kepada kita. Tak, tidak semestinya.
Kan? Tidak semestinya. Terkadang bila kita hilang harta, terkadang bila kita hilang orang yang kita sayang, terkadang bila kita hilang benda yang kita miliki, ada bersama-sama dengan ujian itu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bab kita takut miskin tu bukanlah salah tuan-tuan. Memanglah semua orang, kita secara umumnya tak mau miskin. Kalau boleh tak mau miskin, kalau boleh. Tapi kalau miskin juga nak buat macam mana? Maka ini attitude, positive attitude yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Miskin ni memang orang pandang hina tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Kalau taman perumahan, projek perumahan, saya duduk pergi banyak tempat tuan-tuan sekalian, termasuk menguruskan dokumen jual beli rumah dan sebagainya. Kita tengok projek perumahan di banyak tempat. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau nak buat apa orang kata kumbahan, kolam kumbahan, cuba tuan-tuan tengok, dia pergi letak belah mana? Dia pergi cari letak tempat rumah harga murah. Kalau taman tu ada banglo, ada villa yang juta-juta, lepas tu ada rumah yang apa kita kata, yang tengah-tengah harga ni, yang ratus ribu, 400 ribu, 500, 300 ribu, lepas tu yang ada rumah murah-murah ni, yang dulu 10 ribu lah, sekarang susah dah nak cari. Kan? Tapi yang rumah murah ni, cuba tuan-tuan tengok. Kolam kumbahan dia tak letaknya kawasan orang kaya. Dia pergi letak kawasan orang miskin. Flat-flat murah, rumah-rumah murah. Ke ada tuan-tuan tengok mana-mana taman kolam kumbahan dia letak tepi yang banglo-banglo orang kaya. Cuba tuan-tuan tunjuk kat saya, ada? Dalam Malaysia kita tuan-tuan pergilah mana-mana, kawasan orang miskin. Nak buat apa? Setengah-setengah tempat tu tuan-tuan, ni nak letak tanah perkuburan, nak letak kat mana? Ada dia letak tempat tepi kondo-kondo mewah. Pernah keluar dalam berita kita, yang penduduk satu kondo mewah ni dia buat bantahan besar-besaran. Pasal apa? Sebab pihak berkuasa nak buat kubur tepi kawasan dia. Oh tak boleh, orang kaya dia tak mau. Sebab tu orang miskin sentiasa jadi mangsa. Benda-benda yang sering dianggap negatif, tanah kubur, kumbahan dan sebagainya, tempat buang sampah, dia pergi cari tempat yang orang miskin. Itu realiti. Sebab tu kita manusia ni tuan-tuan sekalian, kalau boleh tak mau miskin. Sebab tu kita manusia ni tuan-tuan, kalau boleh nak pangkat. Cuba tuan-tuan tengok, buat projek ke buat apa, kalau buat silap di kawasan rumah orang kaya, tak lama kena tukar orang-orang yang terlibat. Buat road block dan sebagainya di tempat rumah orang kaya, tuan-tuan sekalian, yang pangkat tinggi. Dia orang tak puas hati, nanti dia komplain dekat pegawai-pegawai yang pangkat tinggi tu, tak pasal-pasal anggota ke siapa ke, nanti yang kena aduan dikenakan tindakan, sebagai contoh. Sebab tu kita manusia ni, kita nak jawatan, kita nak kaya. Pasal bila kita kaya, bila kita ada jawatan, orang dengar cakap kita, orang hormat kita. Itu realiti tuan-tuan. Itu realiti. Bila kita miskin, orang pandang sebelah mata je. Kadang-kadang tak pandang langsung pun ada. Tapi dalam agama kita diajar. Walaupun kita tak mau miskin, saya tak mau miskin, tuan-tuan juga tak mau miskin, tapi kalaulah kemiskinan itu ditakdirkan berlaku kepada kita, kita tetap minta dengan Allah Ta'ala supaya yang bahagian buruk kemiskinan tu tak kena pada kita. Yang kita naknya ialah kalaulah kemiskinan itu ditakdirkan kepada kita, kita dapat yang bahagian yang elok-elok, benda yang baik-baik daripada kemiskinan itu, seperti pahala dan sebagainya, redha Allah Ta'ala dan seumpamanya. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka antazara
warathaka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka cukup dengan harta, kan, cukup. Lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang akan menyebabkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Hadis ni tuan-tuan, para ulama menyatakan bahawa ini menjadi dalil adalah lebih baik bila kita meninggal dunia, kita pastikan anak-anak kita dalam keadaan cukup. Kita jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak cukup, sehingga menyebabkan mereka terpaksa meminta sedekah dengan orang. Kita rasa usia kita sudah pun di penghujung. Kita ada harta. Dalam masyarakat kita biasa tengok orang tua, dia akan salin nama, kan, tukar nama. Pergi pejabat tanah, isi borang 14A, transfer kepada nama anak siap-siap. Jadi mak dengan ayah dah hujung usia, anak-anak ni dah dapat, kan, tanah masing-masing, tanah getah, tanah pertanian apa semua ni, rumah dan sebagainya, rumah kedai. Jadi anak tu selesa lah sebab mereka mendapat harta daripada ayah dan ibu mereka. Realitinya tuan-tuan, kita kalau kita dapat harta macam tu, kita seronok, kan? Sebab tanah ni, rumah tuan-tuan sekalian, tanah kebun, nilai dia bukan 1,000, 2,000, nilai dia puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ada anak-anak yang dapat harta sampai jutaan ringgit. Malah pernah ada salah seorang pemimpin dalam negara kita yang waris dia dapat bukan jutaan, tapi boleh mencecah sampai bilion pun ada. Jadi sehingga kan ada orang buat kartun, lukisan kartun. Kalau mak nak pergi hospital ataupun ayah nak kena pergi hospital, kena naik wheelchair, adalah nampak seorang tolak, dua orang tolak. Pergi hospital ni tuan-tuan, bawa mak, bawa ayah naik wheelchair, usung ayah apa semua, anak tak ramai pergi. Tapi dalam kartun tu dia tunjuk gambar, kalau pergi land office, pergi pejabat tanah, kan, kalau pergi tempat-tempat jabatan kerajaan yang melibatkan urusan pindah tukar nama apa semua ni, kita boleh tengok ramai anak-anak pakat turun, kan. Bila bab terima harta daripada ibu dan ayah, ramailah semangat pakat turun ni. Tapi kalau bab bawa ayah, bawa ibu pergi hospital yang orang tua ni, maka tak ramai anak yang bersedia untuk melakukan perkara yang sedemikian. Jadi itu peringatan kepada kita semua. Baik. Kemudian para ulama juga mengatakan bahawa tidak semestinya orang yang miskin itu lebih banyak menjadi kufur kepada Allah. Tak semestinya. Sebab banyak dalil yang menunjukkan bahawa orang miskin ada peluang yang besar untuk masuk syurga Allah, dengan sebab dia redha dan dia sabar dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Buktinya ialah sebagaimana riwayat daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Qalu bala. Nabi kata, maukah kamu aku khabarkan kepada kamu tentang ahli syurga, bi ahlil jannah, ahli syurga? Qalu bala. Para sahabat kata, bahkan ya wahai Rasulullah, sudah tentu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadhaif. Nabi kata,
kullu dhaif, setiap orang yang lemah. Mutadhaif, iaitu orang yang dipandang rendah, yang diremehkan. Maka Nabi kata, lau aqsama 'ala Allahi, Nabi kata, andai kata orang ni dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan kabulkan. Maksud dia apa? Ada dua yang Nabi sebut. Satu, Nabi kata kullu dhaif, setiap orang yang lemah. Yang kedua, Nabi sebut yang diremehkan oleh orang, ialah orang miskin. Orang pandang hina, orang tak pandang dan sebagainya. Lalu Nabi kata, ini ahli syurga. Jadi kalau kita kata orang miskin tu dia mesti jadi kufur, atau orang miskin ni ramainya menjadi kufur, maka nampaknya dia bertentangan dengan hadis ni. Dan hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya ialah Nabi nak bagi tahu kepada kita, ahli syurga ni hak ramainya orang miskin dan dianggap sebagai hina atau dianggap sebagai tak ada apa-apa, yang diremehkan oleh kebanyakan manusia. Dan Nabi kata orang ni kalau dia bersumpah dengan nama Allah dalam doa dia minta dengan Allah Ta'ala, maka apa yang dia minta dengan Allah Ta'ala itu nescaya Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Maknanya orang miskin tu dia doa dia lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini semangat tuan-tuan sekalian. Pasal apa saya cerita benda ni tuan-tuan? Pasal apa? Sebabnya ramai di kalangan kita affected dengan keadaan sekarang, kan? Ada yang kena tutup bisnes dan sebagainya. Ada orang yang pandai, ada bisnes dia terkesan dia pandai buka bisnes baru, tapi tak semua orang pandai. Tak semua tuan-tuan. Ada orang dia tak nampak, dia tidak kreatif. Orang yang kreatif dalam keadaan wabak sekarang ni pun dia boleh generate profit dengan begitu banyak, berganda-ganda, dia lebih kaya, income dia lebih banyak. Tapi tak semua orang macam tu dan tak semua orang bernasib baik. Maka bila kita affected, bila kita terkesan dengan keadaan-keadaan tertentu, nas-nas inilah memberi semangat kepada kita sebenarnya. Bagi semangat bahawa ini ujian Allah Ta'ala, kita harapkan benda yang baik-baik sahaja daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dalam hadis yang lain, Imran bin Husain dia meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku pernah melihat syurga, kan? Nabi kata dia pernah tengok fil jannah ni apa dia? Dia kata faraitu aktsara ahlihal fuqara, aku lihat kebanyakan daripada penduduk syurga itu terdiri di kalangan orang fakir miskin. Fuqara, orang fakir. Nabi kata, maka ini adalah satu motivasi kepada kita, kan, supaya bila kita diuji dengan kemerosotan pendapatan, kemerosotan perniagaan, kita miskin dan sebagainya, kita jangan jadi terlalu hina diri. Jangan down teruk sangat. Down ni benda biasa berlaku pada siapa-siapa pun, tapi cepat-cepat kita kena pulihkan semangat. Bangun pagi-pagi kena semangat, kan? Kena sentiasa positif. Jangan duduk lembek, letih, tak semangat nak hidup, kan? Tengok isteri pun dah tak semangat, tengok anak pun dah rasa tak ada guna dah hidup ni apa semua. Tengok kawan-kawan pun dah tak mau jumpa dah kawan-kawan sebab tak ada semangat, sebab kita tak ada duit, perniagaan kita merosot, hilang pekerjaan dan sebagainya. Kita tak mau perasaan seperti itu. Sebaliknya kita kena menjadi satu orang yang bersemangat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa kita kena semangat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebabkan oleh hadis-hadis yang kita baca sebentar tadi dan yang disyarahkan oleh para ulama yang kita cerita tadi, menunjukkan kepada kita bahawa ramai di kalangan penduduk syurga itu ialah golongan fuqara, kan, orang yang fakir. Bukan nak galakkan tuan-tuan supaya jadi fakir miskin, bukan. Tapi in case kita kena faham dengan cara betul, kan? Kena faham dengan cara betul. Kita nak kaya, kan? Kita usaha nak kaya, tapi in case kita tak dapat jadi kaya,
in case kita dah kaya tapi jatuh jadi muflis, bankrupt dan sebagainya, kena gulung tika perniagaan, company kena gulung dan sebagainya, melalui proses winding up dan sebagainya, masuk mahkamah dan lain-lain, kita kena kuatkan semangat, kan? Kena kental. Kita kena berani untuk berhadapan dengan segala ujian-ujian yang macam ni, dan kita kena yakin bahawa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenakan ujian yang banyak, ujian yang hebat-hebat kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, maka kita kena pujuk diri kita supaya begitulah juga Allah Ta'ala pilih kita untuk melalui episod-episod ujian ini, termasuk ujian kekurangan duit, kekurangan harta, kehilangan orang yang disayang dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita sabar, bila kita kuat semangat, kental untuk menempuh kehidupan ini, maka Allah Ta'ala memberikan pahala yang berterusan, yang berganda-ganda kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika